nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, salatan wa salaman ala akmalil insan, habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qudwatina, Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita sambung pada malam ini ayat 44 Suratun Naml, di mana ayat yang ke-44 ini menjadi penutup bagi kisah Nabi Sulaiman alaihi salam dan juga Balqis permaisuri Sabah yang telah kita baca bermula ayat 20, kisah Hudhud. Wa tafaqqada at-tayra faqala ma liyala aral huda am kana minal ghaibin. Start yang kita baca tu ayat 20 beberapa bulan yang lepas, tahun yang lepas, kerajaan lama. Malam semalam saya kuliah di surau Kampung Landak, Kupang, Bali. Kuliah bulanan Sirah Nabawiyah. Sampai JK sambut. Saya pun macam biasalah pergi ambil wudu di belakang surau, aircon, walaupun Kampung Landak. Dengan cari pasal aircon surau. Pergi belakang tengok kambing golek seko. Tengah kambing bakar golek tengah duduk kursi. Saya kata kemas malam ni selalu nasi daging ya. Tak pun mihun gitu je lah. Malam ni kambing golek. Ada seorang duduk atas kursi sambil duduk tengok kambing.
Hak ni ustaz, kenduri tukar kerajaan. Pula dah. Depa punya syok metahap tu. Wahai Kedah tak ada apa pun. Kan Kedah steady tu je lah. Cuma Tun Habak hari ni goyah sikit lah dia kata. Dan dia pun heran kata Tun, awak adun pas duk sokong lagi bersatu. Lah dia pergi heran tu pula. Itulah budaya politik matang dan sejahtera. Nak sebut kata kambing golek tu, kabinet tak bentuk lagi, kambing golek lah. Kampung dulu tuan-tuan, kampung. Lepas tu saya nak start buka kitab, mengaji kitab Sirah Nabawiyah, seorang satu kitab. Pengurusi kata special request, mau cerita sikit kerajaan baru. Hantam pula setengah jam, kitab tinggal. Wak-wak tu punya muslimin dan muslimat sekalian, kita dah baca start ayat 20. Hud lama dah dengan kerajaan lama ni. So malam ni kita penutup ayat 44. Mula ayat 20 sampai habis malam ni ayat 44 daripada suratul Naml. Inilah ayat penutup kisah Sulaiman alaihi salam dan permaisuri pemerintah Sabah yang disebut dalam riwayat namanya Balqis. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qila ladkhulis sarh falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kashafat an saqaiha qala innahu sarhum mumarradun min qawarir. Qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Baik. Setelah itu dikatakan kepadanya, yakni Nabi Sulaiman berkata kepada Balqis, dipersilakan masuk ke dalam istana ini. Kita sambung dalam melihat episod terakhir kisah Nabi Sulaiman dan Balqis, yang tuan-tuan muslimin muslimat tidak akan bertemu dalam surah yang lain. Tak ada cerita Balqis dalam ni An-Naml. Walaupun dalam surah Sabah ada cerita keluarga Daud, yakni termasuk Nabi Sulaiman, bala tenteranya, angin sebagai kenderaannya, periuk tungku-tungku yang besar, itu Allah sebut dalam surah Sabah. Tetapi cerita Balqis hanya ada dalam suratul Naml, bermula ayat 20 sehingga 44, dan ini ayat yang terakhir. Baik, kita dah baca bulan lepas bagaimana Balqis dan bala tentera dan rakyatnya sudah pun sampai ke Baitul Maqdis, pusat pemerintahan Sulaiman alaihi salam. Lalu apabila sampai di kawasan itu, Nabi Sulaiman alaihi salam sebelumnya telah memerintahkan pekerja-pekerja di kalangan jin
untuk membina sebuah istana daripada kaca yang cukup jernih. Subhanallah. Istana tu kaca ke semua, lantai kaca, dinding kaca sesaja. Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin muslimat, sebelum kita tengok lebih lanjut ayat ni, mari kita ambil faham bahawa dalam Al-Quran ada ayat Allah kaitkan bab istana ni. Nanti saya baca, tuan-tuan boleh rujuk. Bila kita sebut istana, Allahu Akbar. Kan tuan-tuan ke Anak Bukit boleh tengok istana Anak Bukit. Tuan-tuan ke Shah Alam boleh tengok istana di Bukit Melawati. Tuan-tuan keluar Tol Duta Duke, Duta Ulu Kelang Express yang disebut dengan Duke, kan? Duke. Tuan-tuan bayar saja tol, tuan-tuan susul kiri arah nak pergi Federal Highway Lebuh Raya Persekutuan, nampak Seremban, tuan-tuan terus kona lepeh begitu dipanggil Lebuh Raya Sprint. Kalau tuan-tuan tak kona terus, tu teruslah Ulu Kelang, lalulah Gombak Rumah Saya dan sebagainya. So bila bayar tol, lepas Shell tu kona tepi tu, masuk tu Lebuh Raya Sprint. Baik, bila masuk Lebuh Raya Sprint, ambil belah kanan sekali, kita nak pergi Seremban, nak pergi belah selatan. Nanti kita lalu Istana Negara. Allahu Akbar. Kan kita tengok Istana Negara tu, bagi setengah orang lah ni, dia tengok Istana Negara tu dia tak boleh tidur malam, mengigau. Setengah orang lah, kita tak tahulah siapanya, terbayang tu memori tu mengigau. Kan kita tengok Istana Negara tu, kalau dia panggil Jalan Sultan Abdul Halim, tidak lagi Jalan Duta, tukar nama dah. Kita tengok tu, Allah, tengok istana tu meleleh ayat dia. Allah, nak tunggu bila boleh masuk tu, hari raya lah. Hari raya rumah terbuka agung buat, boleh lah kopi. Tu pun kita ada masa. Maklumlah raya pertama ni macam-macam aktiviti. Nak sebut tengok istana tu dengan cantik dia, dengan besar dia, terbayang sambil duduk drive. Allahu Akbar. Lagu manalah bilik mereka tidur, duduk terbayang semua. Boleh tengok je lah. Kita orang biasa tak ada kerja nak masuk, melainkan nak dapat perkenan tukar kerajaan, bolehlah. Kan kita tak ada apalah. Nak sebut istana tu, saya nak baca satu ayat. Allah kaitkan istana dengan azab neraka. Begitu. Pertama kita nak kaitkan. Ayat mana nak rojok, tuan-tuan muslimin dan muslimat? Rojok satu surah yang terakhir bagi juzuk 29. Surah yang dinamakan Al-Mursalat. Wal mursalati urfa. Surah Al-Mursalat, surah nombor 77. Surah yang last sekali bagi juzuk 29. Surah Al-Mursalat ni kita sentuh sikit sebelum kita tengok ayat istana yang saya maksudkan itu. Specialnya surah Al-Mursalat ni, pertama, surah yang terakhir sekali
yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menjadi imam solat maghrib. Selepas solat maghrib, Nabi mula jatuh sakit. Sakit tu teruk dah. So waktu maghrib tu Nabi jadi imam. Maka riwayat menyebut surah yang Nabi baca waktu maghrib tu ialah Al-Mursalah. Maka surah Al-Mursalah dikira surah terakhir yang Rasulullah baca sepanjang hidup Nabi menjadi imam solat bagi para sahabat. Itu yang pertama. Yang kedua, surah Al-Mursalat ini dia semacam surah Ar-Rahman, iaitu ada ulangan-ulangan ayat. Kalau surah Ar-Rahman saya tak payah habaq dah, tuan-tuan pun faham. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, 30 lebih, hampir 30 kali lebih diulang oleh Allah. Surah Al-Mursalat Allah ulang sebanyak 10 kali. Wailun yawmaidzil lil mukadzibin, diulang Allah 10 kali. Inilah dua surah dalam Al-Quran yang ayat dia banyak diulang. Al-Mursalat 10 kali, manakala Ar-Rahman 30 lebih, 30 kali lebih diulang akan ayat tersebut. Baik, mana dia kata ayat istana tu? Tuan-tuan rojok ayat 32 Al-Mursalat. Innaha tarmi bisyararin kal qasr. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalik. Ayat pendek ya, surah Makiyah. Kata Allah, innaha tarmi bisyararin kal qasr. Allah kata neraka yang aku cipta ni bukan sekadar penuh dengan azab di dalamnya. Na'udzubillahi min zalik. Air panasnya, rantainya, besinya, zabaniyahnya, Allah Allah, tak tahu nak cakap gambaran dahsyatnya neraka. Tetapi neraka juga kata Allah, api neraka itu kata Allah, dia melontarkan berbola api, fireball. Cuba bayang. So kita pejam mata, bayang sekejap, neraka yang marak itu melontarkan berbola api. Astaghfirullahalazim. Na'udzubillahi min zalik. Dan Allah sebut, innaha, sesungguhnya neraka itu, tarmi, melontarkan, bisyararin, melontarkan berbola apinya, melambung ke atas, fireball itu, kata Allah, kal qas, sebesar dan setinggi istana. Itu dia. Apa poin pertama kita nak ambil? Bila tengok istana, tak kiralah istana apa ke, negara ke negeri ke, tolong bayang, tolong ingat ayat 32 Al-Mursalat. Tak terbayanglah tuan-tuan neraka, tetapi at least samalah macam Allah sebut, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Samalah bila Allah beritahu syurga aku ni seluas langit bumi. Baik, ulama bahas, apakah syurga seluas langit bumi?
Kata ulama, itulah cara Allah ajak kita faham luasnya syurga. Seperti mana kita hidup di dunia yang boleh menerima luas tak bumi, luas tak langit. Naam, sahih. Iya. Kita tak boleh tolak. Langit ini luas, ke mana saja kita pergi, langit ini luas. Ke mana saja kita pergi, kita pijak bumi, bumi ini luas. Nah, bila Allah kata syurga aku luas langit bumi, Allah nak gambarkan dekat kita syurga tu punyalah luas macam mana kamu tengok langit bumi punya luas. Tetapi nak sebut luas dia banyak mana, Allah Ta'ala a'lam. Tak boleh nak ukur. Dah kamu duk terbiasa tengok langit bumi, boleh bayanglah luas mana. Begitu. Baik. Nak bayang neraka ni fireball dia besar istana, ambillah istana negara. Dah Allah nak ajar macam mana kamu tengok besarnya istana, tingginya istana, cantiknya istana. Allah nak ajar demikianlah berbola api neraka. Besar istana ke? Dah bayangan Allah nak ajar. Sebab syurga neraka mala ainun ra'at, kita tak pernah tengok. Tambah syurga yang beritahu Allah sebut dalam Quran, yang beritahu Rasulullah dalam Isra dan Mi'raj. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, secara mudah bila tengok istana ingat Allah pesan dekat kita, neraka tu ada fireball, ada berbola api yang meletup-letup. Maka besarnya berbola api itu sebesar istana. Untuk Allah ajar besarnya berbola api itu, bagaimana nak bayang neraka. Tu dia. Cara Allah paut hati kita supaya gerun dengan dia, takut dengan dia. Saya kata dah, bagaimana kita tak boleh gerun dan takut kepada Allah. Sedangkan syaitan yang menyesatkan kita pun, dia pun ada perasaan takut kepada Allah. Dalil ayat nombor 15 Suratul Hasyr, surah nombor 59 ayat nombor 15. Allah Ta'ala cerita setan takut pada Allah. Setan yang pernah duduk dalam syurga, ada tak dalil setan duduk dalam syurga? Ada. Hujung nak habis surah Sad ayat 73, 74, 75. Kan Allah kata ke iblis, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Lalu Allah berfirman, fakhruj, keluarlah. Fakhruj, kharaja, keluar daripada mana? Minha. Ha tu syurga. Sebab sifat syurga mesti muannas, dia tak boleh muzakkar. Itu bahasa Arab. Maka minha, ha tu syurga. Maknanya Allah suruh iblis keluar daripada syurga. Makna dia pernah duduk dalam syurga. Dia pernah duduk dalam syurga. Allah suruh dia berambut keluar. Macam ni punya makhluk. Apa kata Allah? Ayat 15 Al-Hasyr, kamathali syaitana idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Itu dia.
contoh syaitan iblis, kata Allah. Ketika syaitan berkata kepada manusia, ukfur, kufurlah engkau. Ketika syaitan menghasut manusia supaya kufur kepada Allah, lalu apabila manusia itu akur, patuh kepada apa yang disebut dihasut oleh syaitan, tiba-tiba syaitan kata, qala inni bari'um minka. Setelah kawan tu dia hasut, setelah kawan tu menerima hasutan iblis, buat benda jahat, tiba-tiba iblis kata, inni bari'um minka, sesungguhnya aku, bari, bara makna melepaskan diri, aku melepaskan diri, minka. Kita tak dengar dia cakap, aku melepaskan diri daripada engkau. Maksudnya besok depan Allah pada hari kiamat, kalau engkau kena humban dalam neraka, kau jangan salahkan aku. Tu dia iblis. Kau jangan blame on me, kata iblis. Iblis cakap orang putih. Kau jangan dok tuduh aku juga. Kau lah yang bodoh, ikut aku buat apa? Bari'um minka, aku melepaskan diri aku daripada engkau. Lepas tu dia kata apa? Inni akhafullah. Nampak? Sesungguhnya akhafullah, aku takut kepada Allah. Kita manusia boleh tak takut kepada Allah, lawan Allah, maki Islam, kutuk Islam, kata lebih kurang pada Islam, tuduh macam-macam pada ulama, sedangkan iblis, syaitan declare, aku takut pada Allah. Tu makhluk Allah, iblis, setan yang pernah duduk dalam syurga. Kita syurga pun tak tengok lagi. Adalah yang jahat mulut menamakan syurga dunia danau. Kepala otak dia, seminggu 3 kali pi danau. Bukan beli sabun beras tu, dia sabun badan dia. Punya teruk kan? Oh, syurga dunia ustaz, kepala otak hang syurga dunia. Tempat maksiat bolehlah hang kata lebih kurang. Iblis tengok syurga, iblis duduk, dalil dia duduk dalam syurga, itulah dalil dia, fakhruj minha, keluar. Allahu akbar. Pun dia kata aku takut pada Allah. Boleh kita kata rasa lega, rasa berapa tak kisah, sedangkan kematian menghimpit, memburu kita setiap waktu dan saat. Tiba-tiba kita rasakan bahawa Allah jauh daripada kita. Kita boleh buat apa saja yang kita nak. Na'udzubillah, takutlah kepada Allah. Baik, ingat bila sebut istana, ingat ayat 32 Al-Mursalat, bahawa neraka itu, kata Allah, menerbitkan berbola api dia, dan berbola apinya sebesar istana. Nak menggambarkan besarnya berbola api neraka, seperti gambaran kita besar dan hebatnya istana-istana di dunia. Baik. Maka sambung, maka ketika ia melihatnya, disangkanya halaman istana itu sebuah kolam air. Ya Allah, ya Tuhanku. Tuan-tuan boleh bayang tak hebatnya Nabi Sulaiman buat istana tu? Sayang kita tak boleh tengok. Tidak boleh masuk, bayar tiket masuk, tak ada dah. Allah hilangkan semua tu. Kita tak boleh tengok seluar yang dipakai oleh jin Nabi Sulaiman, yang kita panggil seluar jin. Kan, seluar jin lah.
Kita tak boleh tengok, tuan-tuan. Kenapa ulama bahas? Kenapa kita tak dapat tengok? Kotlah ada pameran seluar jin generasi ketiga di zaman Nabi Sulaiman. Pungkok saiz 600 lebih inci. Mampu. Contohlah. Tergantung pameran. Kita pun tengok. Ui, tu dia besar no pungkok jin. Tak dapat tengok. Kita tak dapat tengok tungku-tungku yang mereka masak. Kal jawab, kata Allah, tungku tu, kawah tu besar kolam, pinggan besar kolam. Kolam tu bayang kolam besar mana? Itulah pinggan yang jin pakai. Ya Allah, terdarah apa? Kita tak boleh tengok. Tak dapat tengok. Tapi Allah tinggalkan untuk kita tengok piramid. Nampak? Ulama bah. Allah tinggalkan piramid, boleh tengok. Allah tinggalkan laut mati, boleh pergi tengok. Walaupun lah COVID-19, industri pelancongan menjunam, macam-macam lah. Malindo Air potong gaji 50% lah, macam-macam lah. Semua pakai ambil jalan berhati-hati. Malindo Air mengarahkan staf dia bekerja 15 hari saja sebulan. Oh, tu semua Penin punya cerita. Buat lagu mana? COVID-19 punya pukul. Sampai sahabat kita di Makkah, tuan tengok tadi saya tengok live Makkah, lengang dataran Kaabah. Allahu Akbar. Allah hantar virus tu habis. Sampai tawaf pun saya tengok tadi tak ada orang. Tak seperti yang kita tengok, penuh berasa. Moga Allah permudahkan untuk dua tanah haram, permudahkan untuk seluruh dunia. Allah angkat bala bencana ini. Kita minta ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan kita, dan kita mendoakan semoga musim haji tahun ini dapatlah jemaah haji pergi. Sebab Arab Saudi macam keluar kenyataan, dia punya efektifness dia mungkin sampai musim haji. Allahu Akbar. Kesian jemaah haji yang dah naik nama apa semua. So kita doa moga Allah kurniakan yang terbaik bagi dua tanah haram ini. Allah tinggalkan untuk kita benda-benda ni. Allah tinggalkan di Jordan Nabatean, apa yang kita sebut sebagai Seven Wonders of the World, yang ada di selatan Jordan. Bangunan batu yang diukir di Wadil Qura, bangunan batu yang diukir di selatan Jordan. Nebata Petra itu, yang cantik itu, Allah tinggalkan. Suku Sakat, kaum Sam, Allah tinggalkan laut mati, tinggalkan piramid, supaya kita mengambil pengajaran. Ada rezeki pergi ziarah ni lah. Puak-puak sombong dulu, sekelip mata aja keluar pejabat. Ke situ pula kona. Tuan, marah orang kan. Tuan, sombongnya mereka, mengaku jadi Tuhan Firaun. Tengok piramid ke mana dia? Tengok laut mati Samsung LGBT duduk tahun tu. Duduk mana apa? Sampai songkok pun dah hilang lah ni. Kan? Kawan kita sampai tak ada songkok dah. Merepek, merapu dah. Berhentilah tu, tak ada merepek teruk kan. Buat malu kat orang. Leceh betul ya. Boring betul. Sampai netizen suruh dia istighfar, bertaubat ke kanda kita. Leceh lah. Sampai netizen tulis dalam internet, istighfar lah wahai kekanda aku, jangan duk merepek teruk sangat. Twitter dia update every 10 minutes, update Twitter. Every 10 minutes, update Twitter. Semua unsatisfaction, semua tak puas hati. Sampai netizen nasihat, berhentilah kekandaku, istighfar lah. Awak tu ada PhD bidang agama. Muka saya ada. Nampak tengok kat video. Leceh betul ya.
Dahlah, benda-benda macam ni sudah. Khabarnya hari Selasa kabinet baru, wallahu a'lam. Pakat tunggu dan tengok. Bagi peluang untuk sama-sama kita lihat ke mana arah tuju negara kita, insya-Allah biiznillah. Tok Guru Haji Hadi sebut dah, dia tak mau timbalan Perdana Menteri. Dengan saya tak syok, kata Tok Guru Haji Hadi, bila nama saya disebut-sebut. Tu nak kata jawatan ni menakutkan, menggerunkan. Tuan-tuan pun tengok video dia. Baik saya jadi nelayan tangkap ikan lagi seronok. Itulah didikan tarbiyah yang kita dapat. Minta jawatan tidak. Bak Nabi tegur Abu Zar. Abu Zar minta jawatan nak gubernur. Abu Zar 10 yang awal memeluk Islam di Makkah, top 10 antaranya Abu Zar. Abu Zar separuh mati kena tinju dengan Abu Jahal kerana menerima Islam. Abu Zar ketua kepala gangster Puak Rifat, gangster Padang Pasir. Kalau dulu Gi Hin Haisan lah, Lombong, Taiping, Long Jaafar. Gangster, kepala gangster Rifat Abu Zar. Kira kalau Abu Jahal pergi berniaga di Syam, geng Abu Zar cukai tol, tahan tengah Padang Pasir buat main. Awal dah Abu Jahal tahu dah 20 kartun rokok siap dah. Dia tahannya rokok. Kena cukai pergi balik. Jangan main-main dengan geng Abu Zar. Dia masuk Islam top 10. Kena belasah dengan Abu Jahal separuh mati. Abu Zar minta jawatan gubernur. Dia tengok ada jawatan kosong, boleh kot dia dah. Nah, tengok JPA keluar, jawatan kosong. SPA, Suruhanjaya Perkhidmatan awak, keluarkan jawatan kosong lah apa. Dia tengok boleh kot gubernur minta ke Nabi. Nabi kata jangan minta jawatan, sebab penyesalan untukmu di akhir. Tapi kalau orang bagi tak ada yang layak dah, orang tengok awak layak, wajib terima demi Islam. Minta tidak. So kita tengoklah hari Selasa ni, katanya hari Selasa, wallahu a'lam. Tengok saja. Moga-moga terus aman dan berjaya Malaysia, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat, bayangkan benda-benda ni kita tak boleh tengok. Istana kaca apa semua ni tak dapat, tapi Allah tinggalkan hak teruk-teruk, Fir'aunnya, laut matinya, apa semua ni, piramidnya, supaya kita mengambil pengajaran. Orang-orang sombong takkan ke mana mereka. Siapa ada sifat sombong, takabur, Allah akan hukum di dunia lagi. Jangan duk belagak. Ambil pengajaran. Lalu dia pun, Nabi Sulaiman kata, ahlan, sila masuk. Masuklah. Lalu dia melihat, disangkanya halaman istana, yakni lantai tu, ruang tamu tu, disangkanya kolam air. Tuan-tuan bayangkan, fluctuating air tu, bergerak, fluctuate. Air kan, air kolam. Dia ingat kolam, walhal lantai. Macam mana Nabi Sulaiman arahkan jin buat? Masuk. Dia kata, ayak ni kolam ni. Ansa qaiha wa kashafat ansa qaiha. Lalu apa jadi? Dia angkat jubah dia, nampak betis dia. Ayat seterusnya, iaitulah disangkanya halaman istana itu sebuah kolam air, serta dia pun menyingsingkan pakaian dari dua betisnya. Wa kashafat ansa qaiha. Biasalah, dia ingat air. Dia ingat dia hebat dah, sampai sembah matahari. Nabi Sulaiman nak ajar dia. Kata Ibnu Katsir, bukan Nabi Sulaiman nak belagak apa, tapi nak ajar dia, engkau jangan rasa engkau hebat. Allah maha hebat. Aku dapat ni pun Allah bagi. Begitu. Perempuan kan jantan, dia peduli apa, dia redah ikut suka ya. Perempuan dia tak boleh. Lalu dia angkat kain dia, nampak kedua betis dia.
Dia duk ingat air. Sebab berombak lantai tu macam kolam. Walhal lantai daripada kacau. Macam mana kita nak bayang dinding kacau, lantai kacau. Tentang PKL, tuan tengok kat Jalan Duta tu, rumah-rumah yang berkacau-kacau ni, ya Karim ya Rab, harga 2 juta, harga 1 juta. Kita tengok ya Karim, rumah punya cantik, betul-betul cantik punya. Macam mana kita nak bayang jin yang buat daripada kacau yang begitu cantik sehingga Balqis menyangka ia adalah kolam air, menyebabkan dia mengangkat jubahnya dan kelihatan betisnya kerana takut basah pakaiannya. Ya Rabbal Alamin, kehebatan apa kita nak sebut? Baik. Lalu berkata Sulaiman alaihi salam, sebenarnya ini adalah sebuah istana yang diperbuat licin berkilat dari kacau. Innahu sarhun mumarradun min qawarir. Qawarir kacau, mumarradun berkilat. Yang hang tengok tu Balqis, bukan air. Hak tu lantai istana aku. Malu Balqis. Dia tu ingat dia hebat. Kita dah sebut dah dulu kan, tahun lepas waktu kerajaan lama. Kita sebut dah tahun lepas bagaimana hadiah yang dibawa. Kan bila Balqis hantar hadiah kepada tentera, bala tentera dia bagi hadiah ketui emas. Kita dah sebut dah, tentera-tentera dia masuk sempadan Baitul Maqdis, konon hebatlah bawa ketui emas nak bagi Nabi Sulaiman. Tentera dia masuk aja, ada tentera tengah isok okok, jatuh okok. Melihat suasana tu, apa dia? Melihat rakyat Nabi Sulaiman duk main bola, depa sepak bola tu ketui emas. Ketui emas tu buat sepak main bola. Mana rokok tak itu? Duk ingat besar dah, duk bawa ketui emas. Tak bagi Nabi Sulaiman masuk tengok main bola. Sepak ketui emas bukan bola. Ketui emas tu sepak terajam. Makna tak ada nilai rakyat kaya raya. Allah, kata jeneral dia, malu ni. Ni nak buat mana ketui emas ni? Dia buat main bola. Buka dalam tafsir Ibnu Katsir. Buat main bola. Membayang tuan-tuan, ketui emas main sepak Allahu Akbar. Nak kata kaya hebat Nabi Sulaiman. Sampai malu pada tentera. Tu angkut balik, irji', dibalik kata Nabi Sulaiman. Kita dah baca ayat. Dibalik. Bihadiyatin, bawa semua hadiah ni, aku tak mau. Amboi, kata Nabi Sulaiman. Ingat aku heran ketui emas ni, rakyat aku main bola. Ni balik. Malu kona U-turn tu, U-turn. U-turn sana, U-turn sini. U-turn balik. Malu, muka merah. Irji' ilaihim bihadiyatin fanadhiratun. Sampai habis kita dah baca ayat ni. Pergi balik apa? Bawa semua hadiahnya, aku tak heran sekupang pun. Habaq kat Balqis, cakap banyak, aku hantar bala tentera mampu dia. Tu yang dia main tu. Ni cerita dia datang. Nabi Sulaiman buat istana daripada kaca yang hebat, berombak macam kolam air. Lalu dia angkat jubah, dia takut basah. Lalu kelihatan kedua betihnya. Lalu Nabi Sulaiman kata, innahu sarhun mumarradun min qawarir. Balqis, hoi, hantar tutup balik. Malu kau orang, tutup. Hak tu bukan ayat, tu lantai. Allah, malu tuan-tuan. Tu bayang kalau kita kena tu. Cuba bayang kalau kita kena lagu tu, mau tak malu. Duk rasa diri hebat.
Duk rasa hebat dah kerajaan kita. Oh dah hebat Nabi Sulaiman alaihi salam. Lalu Balqis apabila menyadari semua itu, bahawa kerdilnya dia, maka kembalilah dia kepada suatu titik penyesalan, merendah diri, akhirnya bertemu hidayah. Itu yang kita nak. Maka kata Balqis, mendengar yang demikian, Balqis berdoa, Rabbi inni zalamtu nafsi, sesungguhnya aku telah menganiaya diri aku sendiri. Nampak? Cepat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, bila kita sebut menzalimi diri sendiri, banyak ayat dalam Quran Allah Ta'ala cerita tentang manusia-manusia yang menzalimi diri mereka sendiri, yang kadang-kadang Allah balas tu balas dia teruk. Contoh, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Ayat 97 An-Nisa 67 atau 67? Surah An-Nisa tu contoh. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, sesungguhnya mereka yang dimatikan oleh malaikat dalam keadaan zalimi anfusihim, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Waktu malaikat ambil nyawa mereka, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Siapa mereka? Tengok ayat tu sampai habis. Qalu fima kuntum, malaikat tanya, apa hal kamu ni? Kenapa malaikat tanya begitu? Sebab yang diambil nyawanya itu ialah sahabat-sahabat Nabi yang tidak mahu berhijrah ke Madinah dan akhirnya menjadi tentera Abu Jahal dan bertembung dengan Nabi di dalam peperangan Badar dan mereka mati. Siapa? Sahabat-sahabat Nabi yang percaya kepimpinan Abu Jahal, yang tidak mahu meninggalkan Abu Jahal, yang seronok kerana Abu Jahal menyediakan segala pasarana bantuan yang mereka perlukan, sehingga akhirnya mereka terhutang budi, mereka involve dalam peperangan Badar, akhirnya mereka sokong Abu Jahal. Lalu mereka terkena panah, ditebas leher-leher mereka, lalu mereka mati. Ketika malaikat maut ambil nyawa mereka di medan Badar, malaikat maut tanya, fima kuntum, bahasa kita, awak hempon Kedah tu awak tu tak habis-habis malah. Kita ada 15, UMNO ada 2, 17. Bebas seorang buat cempedak. Bebas tu dia in favor, dia sokong belah sana, belah Mukhrij. So jadi 19, kita 17. 19 tu masuklah speaker daripada PKR. So jadi 19 belah PH, 17 belah kita. Tu yang kita ambil pendekatan bertenang, relax, kita tak nak kecoh-kecoh. Tu yang Ustaz Mahya kata, buah durian kalau masak dia gugurlah sendiri. Kita guna kiasan begitulah. Kita nak kecoh-kecoh tak payahlah. Biarlah, pemerintahlah 2-3 tahun lagi kita pilihan raya. Kecuali kotlah belah sana lompat, itu cerita lain lah. Takat ni Kedah tenang, relax, isap rokok macam biasa. Tak ada apa-apa masalah. Cuma jadi negeri pembangkang lah.
Status jadi negeri pembangkang. Kedah, Pulau Pinang dan Selangor menjadi negeri pembangkang. Kelantan, Terengganu jadi kerajaan. Tukar selit mata lah. Kerja Allah aku tu. Dah Kelantan pula di kerajaan. Maka nanti akan berlaku mesyuarat, belum lagi lah di peringkat pusat akan ada wakil rakyat UMNO yang akan diserapkan dalam pentadbiran kerajaan negeri Kelantan dan juga kerajaan negeri Terengganu sebab Perikatan Nasional itu sudah semestinya. Sebab itu BN Perlis sudah keluarkan kenyataan apa semua nak panggil wakil rakyat PAS Perlis bersama dengan kerajaan negeri. Itu memang akan berlaku. Cuma mesyuarat peringkat pusat taklah lagi, kata Datuk Nik Amar, Timbalan Menteri Besar Kelantan. Sekian berita terkini. Nak sebut bagaimana bertukar tu. So kami di Kedah tenang, tak ada apa masalah. 19, 17 perintah lah. Ke depan kami tak tahu. Prinsip kita durian gugur, masak dia gugur lah. Nak jolok-jolok tak payahlah, buat letih ya. Dan Tuanku Sultan pun mau tenang, kita pun akur titah Tuanku Sultan, tak ada masalah apa. Aman damai di Kedah, alhamdulillah. Tak ada masalah. Cuma ke depan wallahu a'lam, kita tak tahu apa nak jadi. Hanya Allah yang maha mengetahui. So apa jadi? Nak sebut bagaimana mereka tidak berhijrah. Akhirnya bila mati, malaikat tanya, kenapa kamu ni fi makuntum, duduk dalam kepimpinan tentera Abu Jahal, sedangkan mereka sahabat Nabi yang Islam, tapi berjuang belah Abu Jahal. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka jawab, kami ni lemah, kami ni tertindas, tak ada Abu Jahal, susah kami. Qalu, malaikat jawab, alam takun ardullahi wasi'ah, tidakkah bumi Allah ini luas? Fatuhajiru fiha, kamu boleh hijrah, tinggalkan Abu Jahal, kenapa tak buat? Faulaika ma'wahum jahannam, untuk mereka neraka jahannam. Itu contoh menzalimi diri sendiri. Apa dia? Terkepung dalam suasana kufur, terkepung dalam suasana lawan Islam. Ada peluang nak belah, tak mau belah. Empat tunggu malaikat tanya Allah. Tambah yang pernah berjuang dalam Islam, empat tunggu. Empat nak jawab apa dengan malaikat nanti? Na'udzubillah. Empat nak jawab apa dengan Allah di akhirat? Kalaulah niat di dunia membela orang bukan Islam dan membenci Islam, kamu jawablah dengan Allah. Na'udzubillah. Tu contoh tuan-tuan, menzalimi diri sendiri. Allah na'udzubillah min zalik. Sebab itulah Nabi Adam alaihi salam ajar kita dalam suratul A'raf, doa yang selalu kita baca, Rabbana zalamna anfusana. Semua apa tak apa masalah sah. Imam Isa okok lah tu. Isa okok apa doa tu? Kita minta dengan Allah, kita confess depan Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami ni banyak buat salah ya Allah, kami ni zalim diri kami ya Allah, kami tak buat betul, kami mengaku jadi pejuang Islam tapi usrah pun kami tak pi ya Allah. Contoh, bukan di Permatang Pauh ni, di England Timur. Begitu kami mengaku ya Allah lemah, teringin nak pi Putrajaya tapi tak pi usrah. Kalau pi insya-Allah. Itu kerja Allah. Allahu Rabbi la haula wala kun fayakun fa'alun lima yurid. Kita mengadu lemah. Zalamna anfusana, kami banyak buang masa ya Allah, masa lapang kau bagi, kami tak berzikir, kami tak baca Quran, kami menjadi politikus WhatsApp, kami menjadi politikus di kedai kopi, kami buang masa ya Allah, ampun kami ya Allah. Fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kalau Engkau tak ampun kami, Engkau tak bagi kami rahmat, kami nak sebut ya Allah, kami jadi golongan paling rugi ya Allah, ampun kami ya. Doa tu jangan tinggal.
Lemahnya kita nyayo diri sendiri. Na'udzubillah, buang masa, tak reti nak ambil masa berharga, macam-macam dosa kita buat. Minta ampun dengan Allah. Baik. Lalu berkata Balqis, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diri aku sendiri, dan sekarang aku menegaskan, wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Aku menyerahkan diri aku berserah diri memeluk Islam bersama-sama Sulaiman kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Habis. Setelah dia menyadari dia tak kuat mana, maka terpancarlah hidayah petunjuk. Lalu dia menyadari Allah lah segala-galanya. Maka di peringkat awal kita mesti ada an-nadam, penyesalan dulu. Ini mesti ada. Sebab itu Balqis mulakan dengan inni zalamtu nafsi. Dia mulakan dengan yang tu dulu. Ya Allah, aku telah zalim diri aku. Lepas itu barulah datang wa aslamtu. Aku menyerah diri. Aslamtu fi'lun madhi bagi ana. Aku telah menyerah diri. Aslamtu Islam. Aku telah menyerah diri ma'a Sulaiman. Aku ikut bersama Sulaiman ketundukan kepadamu. Lillahi rabbil alamin. Diriku adalah milikmu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Muslimin dan muslimat sekalian, inilah contoh. Bermula ayat 20 An-Naml sampai ayat 44 surah ini menceritakan bagaimana proses-proses mendapat hidayah dan petunjuk bagi seseorang, bagi seorang perempuan imra'ah yang memegang tampuk pemerintahan di negara Yaman Sabah tua, negara Yaman tua yang disebut dengan Sabah. Bagaimana akhirnya apabila kita menyadari kita dah buat dosa, kita rasa kita ni buat salah dengan Allah, maka itulah jalan-jalan untuk hidayah sampai kepada kita. Dan akhirnya Balqis dan rakyatnya tidak lagi menyembah matahari, tetapi menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan seluruhnya, termasuklah matahari yang disangka oleh Balqis sebagai Tuhan. Lalu akhirnya dia memohon ampun kepada Allah, menerima agama Allah. Selamatlah dia di dunia dan selamat dia di negeri akhirat, insya Allah. Bulan hadapan kita akan mula membahaskan ayat 45 dan kita akan mula melihat kehancuran kaum-kaum yang boleh kita lihat zaman peninggalan mereka. Dan kita mulakan nanti ayat 45 dengan kisah Nabi Saleh dan Puak Samud, insya-Allah taala. Dan kita akan bahaskan peninggalan Samud, generasi keturunan ini, bagaimana kesan-kesan peninggalan mereka masih ada sampai ke hari ini untuk kita mengambil i'tibar dan pengajaran daripadanya. Allahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal munafiqin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih
تفرقا معصوما. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.